Oh, okey, perhatikan, okey, bab 2 ni kamu tengok satu-satu sistem pemerintahan dia, iaitu sistem pemerintahan beraja, okey. Dan kemudian kamu tengok, okey, pemerintahan dia ada pemerintahan pusat dan juga pemerintahan wilayah, dan juga ada kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, hasil hutan, hasil laut, perlombongan dan juga pembuatan. Kamu go through satu-satu tau, tapi tak perlu lama-lama. Tak perlu lama-lama. Okey, contohnya kalau kamu tengok, okey, contoh macam sistem pemerintahan. Kamu tengok Funan, okey. Funan, gelaran raja-rajanya Gurung Benam. Apa maksud Gurung Benam? Raja Gunung. Raja Diraja, okey, sebagai Raja Funan, sebagai Raja Segala Raja. Cakravatin, pemerintah alam sejagat. Pemerintahan pusat dan wilayah. Okey, iaitu kalau di bahagian pusat, okey, ada terbagi pada 7 buah wilayah diketuai oleh putera-putera raja yang diberi gelaran raja kecil. Tengok satu-satu ya. Kemudian Champa pula. Raja Champa diberi gelaran Raja Diraja yang dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi yang di bawah tu raja dibantu oleh para pembesar dan juga bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Dan pada peringkat wilayah, Champa dibagi kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara, Panduranga. Tengok satu-satu tu. Tengok satu-satu tu. Okey. Baik, kemudian Sriwijaya. Okey, Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian. Okey, dianggap sebagai bodhisattva, tapi paling penting gelaran Raja Sriwijaya. Raja di gunung, Maharaja di pulau. Kemudian pemerintahan pusat. Pusat dibantu oleh Yuvaraja, iaitu putera mahkota, Prati Yuvaraja dan Raja Kumara. Dan kemudian, kalau kamu tengok bahawa Sriwijaya, wilayah dia ada banyak tapi terbagi kepada 2, iaitu kedatuan dan pradatuan. Apa perbezaan dia? Kedatuan ialah yang ditadbir oleh datu keturunan raja. Pradatuan, datu bukan keturunan raja. So take note benda tu. Dan kemudian kamu tengok Angkor. Raja-raja Angkor mengaitkan diri mereka sebagai dewa dan dianggap ataupun diberi gelaran Dewa Raja. Tetapi Angkor ada kelebihan dia, iaitu kuasa kedua ialah Permaisuri dan kuasa ketiga ialah Raja Muda. Okey. Jadi di Angkor dibahagikan kepada wilayah daerah-daerah kecil dan kampung. Okey, baca nota tu perlahan-lahan. Kemudian Majapahit. Okey, Raja-Raja Majapahit menggunakan pelbagai gelaran. Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Ini semua gelaran Raja-Raja Majapahit. Okey, dan dibantu oleh Sabta Prabu. Okey, take note benda ni. Sabta Prabu bukan nama orang, tetapi dia adalah Majlis Penasihat Diraja yang akan membantu raja. Dia kalau nama orang dipanggil Prabu Dewa. Kalau nama orang Prabu Dewa. Ini Sabta Prabu. So Sabta Prabu bukan nama orang. Okey. Kalau kamu tanya Prabu Dewa tu apa? Prabu Dewa tu pelakon filem Tamil yang terkenal. Kan? Betul tak Lavinesh? Betul tak? Betul. Betul tak Mohana? Okey, Prabu Dewa. Okey. Baik. So kalau kita lihat, setiap wilayah dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. Itu nama-nama daerah-daerah kecil bagi Majapahit. Kedah Tua, ingat Kedah Tua dia tidak ada raja, tapi Kedah Tua ada seorang ketua. Dan ketua ini mengurus hal perdagangan dan keagamaan. Dan kita tahu bahawa Kedah Tua adalah sebahagian daripada Pradatuan. Kerajaan Sriwijaya, iaitu Kedah Tua ditadbir oleh datu bukan keturunan raja dari Sriwijaya. Yang itu kamu kena fahami kaitan dia.
Dan kemudian gangga negara. Gangga negara memang tidak jelas, tetapi gangga negara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, habis kat situ. Kemudian, okey Raihana, cik, tak salah sebut lagi ya. Okey Raihana. Okey, baik. Ush. Okey. Good. Boy. Okey, kita lihat kegiatan ekonomi 2.2. Okey, pertanian. Okey, alam Melayu. Kita tahu alam Melayu tanah yang subur. Okey, pertanian memang kebanyakannya adalah padi lah. Okey, dan kita tahu ada banyak kerajaan telah memajukan sistem pengairan mereka seperti Angkor. Angkor membina kolam yang dikenali sebagai Bare untuk menyimpan air. Kalau di Champai dia ada ketua air untuk menyelenggarakan terusan dan daik. Begitu. Kemudian juga ini antara poin-poin penting ya. Kerajaan Sriwijaya dengan kawasan pedalaman Palembang, Majapahit di Pulau Jawa. Baik, rempah ratus, spices, bunga cengkeh, buah pala, lada hitam, banyak ditanam di bunga cengkeh di Kepulauan Maluku. Buah pala di Pulau Banda dan lada hitam di Sumatera dan Jawa. Kegiatan pertanian lain ada juga, iaitu seperti menangkap ikan dan mendapatkan kulit kura-kura. Perdagangan. So, macam cikgu pernah cakap hari tu ya. Kalau soalan tanya, kenapa kerajaan alam Melayu berkembang maju dalam bidang perdagangan? Why? Sebab kedudukan yang strategik, iaitu terletak di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Kemudian ada kemudahan pelabuhan. Seperti bekalan air, tempat tinggal di pelabuhan, ada hotel kau. Tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan berjual beli. Baik, ramai yang tanya juga cikgu. Cikgu, hotel ya. Cikgu, kalau yang ini macam mana kita nak ingat cikgu? Banyak barang-barang yang didagangkan ni. Cikgu pernah ajar dulu ya. Iaitu contohnya yang kamu kena ingat kat sini iaitu kerajaan dan pelabuhan dia. Seperti Funan dan Okyo, Champa dengan Turan, Sriwijaya dengan pelabuhan Palembang. Begitu juga Angkor dengan Yasodharapura. Itu penting. Majapahit dengan Tuban atau Surabaya. Kedah Tua, Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang, serta Gangga Negara untuk pangkalan sebagai pelabuhan. Kalau barang yang didagangkan, cikgu banyak tu cikgu. Tak susah pun. Kamu cari mana-mana yang kebanyakan kerajaan ni ada. Contoh, kalau kita lihat Damar satu, Damar, kemudian Damar dan Damar. Maknanya berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kerajaan ada Damar. So kalau kamu tulis Damar, possibility-nya betul memang tepat. Damar. Apa lagi? Contohnya Gaharu. Gaharu 1, Gaharu 2, Gaharu 3. Kemudian Gaharu 4. Kemudian apa lagi? So ada 4 Gaharu. Gading Gajah. Gading Gajah. Kita buat X pula. Gading Gajah. Gading Gajah. Kemudian Gading Gajah. Gading Gajah. So ada 1, 2, 3, 4. Gading Gajah. Jadi cari persamaan barang yang didagangkan. InsyaAllah, jawapan kamu akan betul. Jadi cari persamaannya. Baik. Kemudian kalau pedagang luar, kita tahu pedagang luar daripada China, India dan juga Arab serta Parsi yang membawa barang dagangan masing-masing. China kebanyakannya sutra lah. Sutra dan tembikar. Kalau India kebanyakannya adalah iaitu kain kapas dan tembikar serta batu-batu berharga. Dan Arab dan Parsi minyak wangi dan barangan kaca. Ini antara barang-barang yang terkenal yang dibawa oleh pedagang-pedagang luar. Baik, hasil hutan dan hasil laut. Gaharu.
Ini hasil hutan ni, gaharu, sarang burung layang-layang, rotan dan juga kapur barus. Kalau hasil laut, gamat, okey, rumpai laut, mutiara. Ingat gamat, rumpai laut dan mutiara. Okey. Perlombongan, okey, ya, dan pembuatan iaitu emas, perlombongan emas, perlombongan perak dan juga perlombongan biji besi, dan pembuatan seperti pembuatan barangan tembikar, cuka kelapa untuk kerajaan Campak. Begitu juga untuk kerajaan Funan dan Angkor, okey, barang-barang perhiasan, dan juga kerajaan Majapahit, okey, pembuatan garam, gula dan minyak, pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. So itulah dia. Okey, itulah dia. Okey, bab ataupun subtopik daripada bab yang kedua. So dah habis kamu go through, baru kamu tengok soalan. Baik. So, okey, cikgu telah kongsikan soalan-soalannya, okey, dalam grup WhatsApp, okey, dan juga di dalam Google Classroom. Jadi kita tengok soalan dia. Macam mana soalan cikgu? Okey, jom kita tengok soalan dia. Soalan ni seperti itu. Okey, so seperti biasa soalan-soalan ni kita buat bersama-sama dan korang semak korang semak. Dan kepada mana-mana pelajar yang kata, cikgu saya tak sempat nak print out cikgu, tak apa. Lepas ni kamu print out dan tengok balik rakaman video kelas ni. Ya. Tengok balik rakaman video kelas ni supaya kamu tahu cara-cara menjawabnya. Baik. Cara menjawab soalan bab 2 ni. Kita tengok soalan nombor 1. Seperti mana yang cikgu ajar sebelum ni kalau kamu nak jawab soalan objektif, mesti kamu baca dan cari kata kunci dia. Kata kunci, ya. Contohnya, kita tengok ciri-ciri berikut berkaitan dengan kewujudan kerajaan-kerajaan awal di alam layu. Terbahagi kepada 7 wilayah, ketua wilayah dipilih daripada kalangan putera raja yang bergelar raja kecil. Apakah kerajaan awal? Kita dah tahu tadi, kita dah go through tadi kan? So kita dapat jawapan dia. A, B, C, D. Tulis dalam Zoom chat sekarang. A, B, C, D. Soalan nombor 1. Adakah Funan, Campak, Sriwijaya atau Angkor? Cepat. Jawab. Okey. Okey, Khalif Omar, Putri Kristina. Okey, betul. Aidin salah jawapan kamu. Aidin salah. Jawapan kamu salah. Yalah, Vinesh. Okey. Naufal, betul. Shri, betul. Okey. Siapa lagi? Iskandar, betul. Muiz, betul. Rifa, betul. Bagus korang ni. Sarah Safia. Okey, baik. Betul. Kalau 7 wilayah, dengan ada putera raja sebagai bergelar raja kecil, confirm ini jawapan dia Funan. Ingat Funan. So soalan nombor 1 adalah A, Funan. Kerana apa? Ada keywords dia, putera raja yang bergelar raja kecil. Baik. Soalan yang kedua. Apakah kerajaan alam Melayu yang melaksanakan pembahagian apakah kerajaan alam Melayu yang melaksanakan pembahagian wilayah berikut? Kawadanan, Kebuyutan, Pakuan. Nama pun nama-nama Jawa. So kalau nama Jawa ni kat mana ni? Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua atau Gangga Negara? Ini pun senang. Dengan kawadanan. Korang tengok kawadanan, kebuyutan, pakuan. Bunyi ngomong Jawa ni. Ngomong Jawa jadi mestilah kerajaan itu kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Sebab dia sebutan Jawa. Jadi kalau Pulau Jawa tu kat mana cikgu? Kerajaan apa? Jawapannya sudah pasti jawapannya adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Ya, betul. Majapahit. Nampak tak? Itu soalan nombor 2.
Okey. Soalan yang ketiga. Raja berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran kerajaan Kedah Tua. Kerajaan X mempengaruhi pentadbiran kerajaan Kedah Tua. Apakah kerajaan X itu? Alamak, ini senang. Okey. Jawapannya apa? Tuliskan dalam Zoom chat sekarang. A, B, C, D. Adakah Demak, Angkor, Sriwijaya atau Champang? Sarah Safia, betul. Okey. Baik. Apa itu mempengaruhi pentadbiran kerajaan Kedah Tua, cikgu? Maksudnya, kerajaan Kedah Tua, dia duduk di bawah kerajaan ini. Ya. Dan juga Kedah Tua ini menjadi pradatuan. Bila diberi clue pradatuan ni dah tentulah tahu jawapan dia kan. Jawapan dia apa? Iaitu Sriwijaya. Betul. Sriwijaya. Nampak tak? Nampak dia punya perbezaan dia. Okey, baik, faham? Baik. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Kawasan berikut telah dimajukan oleh Kerajaan Melayu sebagai kawasan pertanian tanah tinggi pasemah. Apakah kerajaan yang dimaksudkan? Okey, Kedah Tua, Gangganagara, Majapahit atau Sriwijaya? Tanah tinggi pasemah. Jawapannya sudah pasti? Tanah tinggi pasemah ini di mana ni, cikgu? Tanah tinggi pasemah ni, okey, dia di kawasan pedalaman, iaitu pedalaman Palembang. Jadi bila disebut Palembang tu, kamu akan tahu kalau Palembang tu di kerajaan mana? Iaitu kerajaan Sriwijaya. Betul? Betul ke tak betul? Ada betul ke tidak? Kalau betul lah. Baik. So, soalan yang keempat adalah D. Soalan 5. Kerajaan alam Melayu yang terlibat dengan penanaman berikut. Apakah kerajaan alam Melayu yang menanam lada hitam? Okey. Iaitu lada hitam kat mana? Okey, Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Okey. Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Okey, iaitu di kawasan Sriwijaya ni. Okey, iaitu Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, anda dilantik menjawat jawatan berikut semasa kegemilangan Kerajaan Alam Melayu, iaitu Tuhan Vatakvurah. Pilih padanan jawapan yang betul. Ini sebenarnya senang je ni. Okey, iaitu adakah Majapahit, okey, dan Tuhan Vatakvurah itu ialah ketua duta, atau di Gangganagara dan Tuhan Vatakvurah itu ialah ketua agama, Sriwijaya ketua perkapalan, atau Funan ketua Syah Bandar. Sebenarnya kalau kamu tengok dalam muntah, kalau tak ada pun tentang Tuhan Vatakvurah, sebenarnya Tuhan Vatakvurah ni ada ditulis dalam buku teks. Dalam buku teks ada. Dalam buku teks ada. So, jawapannya apa sebenarnya? Jawapannya, Tuhan Vatakvurah ini adalah ketua perkapalan bagi kerajaan Sriwijaya. Am I right? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul. Ya, dah betul Vinesh. Ya. Cikgu rasa macam kebas sikit tangan. Kan? Inilah. Lama kan? Dulu cikgu tak adalah sakit sangat sebab dulu masa kita kat sekolah, cikgu biasa rotan belajar. Rotan belajar. Ni sekarang dah lengur sikit lah kot sebab dah lama tak rotan belajar.
Ada sesiapa yang nak kena? Ada sesiapa yang nak offer diri untuk Nak. Sudah. Kita rotan online je. Kita rotan online saja. Okey. Baik. Seterusnya. Soalan 7. Apakah kerajaan awal yang telah memilih lokasi berikut sebagai pusat pelabuhan, iaitu Yasodharapura? Yasodharapura baru kita tengok tadi. Adakah kerajaan Angkor, Champa, Majapahit atau Kedah Tua? Confirm Majapahit dengan Kedah Tua bukan. So di antara A dengan B. Iaitu Angkor atau Champa. So jawapannya apa? Jawapannya adalah ada yang kata A, ada yang kata B. Mana satu ni? Mana satu ni? So jawapannya apa? A ke B? Ada yang kata A, ada yang kata B. Muiz kata A, Imran kata A. Ini mesti ramai yang confused ni. Tak apa. Kalau ramai yang confused, kita tengok. Yang mana satu ya cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey. So, kalau menurut kepada nota, bukan. Funan yang Okyo. Okey, tengok Funan yang Okyo Funan Okyo. Kalau Champa, okey, Turan. Tapi kalau Angkor, Yasodharapura. Okey. So, take note benda tu. So, dia adalah jawapan dia apa? Jawapan dia adalah Angkor. Okey, jawapan bagi soalan itu, iaitu Yasodharapura sebagai pusat pelabuhan, iaitu kerajaan Angkor. Okey, baik. So, tak apa. Tujuan cikgu tunjukkan tadi supaya kamu boleh jelas. Supaya bila kita refer nota, iyalah Angkor Yasodharapura. So, it make it clear dia bahawa yang Okyo itu adalah Funan. Baik, soalan nombor 8. Apakah barangan yang dibawa oleh pedagang Parsi untuk diperdagangkan ke alam Melayu? Parsi bawa apa cikgu? Okey, tembikar dan juga carnelian. Okey, payung. Payung rasanya daripada China kan? Payung China. Manik. Manik daripada Rom kan? Jadi jawapannya apa? Tembikar dan juga carnelian. Iaitu A. Pedagang Parsi membawa tembikar dan carnelian. Ada sesiapa nak bantah kat sini? Saya bantah jawapan nombor 8 ni, cikgu. Anyone here? Carnelian tu apa? Carnelian tu sebenarnya adalah batu-batu. Batu-batu cantik. Ya Naufal, kau bantah. Apa jawapannya Naufal? Kau bantah, kau bagi jawapan. Kau jangan bantah dan diam aja. Lepas tu tak bagi jawapan. Aku cepuk kau kan. Kau bagi jawapan sekarang? Alamak. Jawapan dia A, 1 dan 2. Itu bukan bantah pandai, itu sokong pandai. Okey. Right. Soalan yang ke-9. Apakah hasil galian yang diusahakan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu di lokasi berikut? Phnom Dek. Iaitu biji besi, betul? Bukan emas, bukan perak, bukan gangsa, tetapi biji besi. So dia ada 3 je. Gangsa memang tak ada. Dia ada sama ada emas, perak atau biji besi. So macam mana cikgu, saya tak ingat. Phnom Dek tu, kalau kamu tak ingat, kamu tengok kepada nota yang mana ada tertulis tentang iaitu hasil bumi perlombongan, iaitu di Phnom Dek. Nampak tak ni? Phnom Dek, iaitu biji besi. So, nampak jelas bahawa jawapannya adalah, kalau kita lihat jawapannya adalah D, biji besi. Make it clear. Lepas tu korang semua cakap, cikgu, tak aci lah cikgu kan, tiru nota. Guys,
Semasa latihan inilah kamu tiru nota. Nanti dalam exam tak boleh tiru nota. Betul tak, Cadence? Academy. Sebab dalam exam tak boleh tiru. So, masa buat latihan, tirulah. Tiru. Jangan takut, tak ada orang marah. Dan tiru ini adalah amalan yang baik. Kerana boleh memberi ingatan kepada kamu. Boleh. Ya, boleh Baik. Soalan nombor 10. Baik. Apakah kawasan alam Melayu yang telah mengusahakan aktiviti pembuatan berikut, iaitu membungkus daging kerbau? Macam aku baca je tadi. Membungkus daging kerbau. Iaitu adakah Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Gangganagara atau Angkor? Pastinya bukan C. Pastinya bukan D. Okay. So jawapannya adalah betul, ialah B, Kerajaan Majapahit. Betul. Okey, exam kita tiru, cikgu cakap tiru amalan baik. Memanglah tiru amalan baik, tapi bukan tiru dalam exam, pandai. Tiru dalam exam kau tanggunglah sendiri. Cikgu tak masuk campur. Okey, baik. Baik, untuk soalan nombor 11 hingga ke soalan yang ke-20, cikgu nak kamu jawab sebagai satu latihan untuk kamu semua. Dan cikgu sebenarnya nak teruskan kepada soalan-soalan seperti soalan struktur ini. So kita ada soalan struktur kat sini So cikgu nak ajar bagaimana nak menjawab soalan struktur macam ni, cikgu. Sebab ingat dalam kertas sejarah jangan tinggalkan kosong. Ruang-ruang kosong ni jangan tinggalkan, kena jawab. At least isikan dengan jawapan kamu. Contohnya kalau kita lihat gambar berikut merupakan sebahagian daripada hasil kegiatan ekonomi di alam Melayu. Ini apa ni? Ada yang warna merah, kuning, coklat, hijau. Betul. Barang buat kari Barang buat kari. Itu rempah ratus, pandai. Itu rempah ratus. Dan yang ini apa ni? Yang warna putih ni. Lain macam. Apa nama tu? Siapa tahu? Ini adalah betul, sarang burung. Sarang burung layang-layang. Yes. Tu sarang burung layang-layang. Tapi bukanlah sarang burung tu yang dia bukan ambil daripada dia punya sebab burung layang-layang dia buat sarang dalam gua tau. Jadi dia dalam gua, dia akan buat menggunakan air liurnya dan juga campuran-campuran herba dan juga daun-daun yang dia makan. Jadilah seperti ini. Bukan sarang burung yang ada kat atas pokok tu, bukan. Biasanya sarang burung lain-lain yang dalam gua. Baik. So, nyatakan kegiatan ekonomi. Okey, soalan nombor 2A ni. Kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Kamu dah belajar kan? Iaitu apa dia? Nyatakan kegiatan ekonomi apa dia? Iaitu kamu boleh tulis pertanian. Boleh. Kamu boleh tulis penanaman padi pun boleh. Kamu juga boleh menulis tentang apa? Penternakan pun boleh. Boleh. Dan kegiatan ekonomi yang lain mungkin kamu boleh buat seperti perlombongan pun boleh. Perlombongan pun boleh. Ataupun juga kamu nak buat seperti perdagangan pun boleh. Ataupun satu lagi pembuatan pun boleh. So inilah dia kegiatan ekonomi, dan untuk jawapan seperti ini, soalan seperti ini, kamu tak perlu membina ayat. Kerana soalan ini dah ada tanda 1 dan 2. So kamu just terus tulis jawapan dia. Tetapi kalau tak ada contoh macam B. Kamu kena bina ayat jawapan. Sebagai contoh yang B, mengapakah pedagang luar
The reason why, mengapa pedagang luar berminat dengan barangan dagangan kerajaan alam Melayu. Kenapa? Okey, baik. Untuk menjawab soalan ini, kamu kena tengok berapa markah, iaitu 4 markah. So, bila 4 markah, kamu kena beri 4 ayat. Nak dapat 4 markah, kena dapat 4 ayat. Tapi nak buat ayat apa, cikgu? Nak cerita pasal apa? Ceritalah pasal kenapa pedagang luar berminat dengan barang dagangan kerajaan alam Melayu. Okey, apa sebab dia? Siapa boleh bagi poin dia? Yang pertama, apakah faktanya? Kenapa barang dagangan kerajaan alam Melayu ingin dimiliki oleh pedagang-pedagang luar? Berminat dengan barang dagangan kerajaan Melayu. Kenapa? Ada idea tak? Ada idea tak? Ada idea ke tak ada idea ni? Ada ke tak ada? Okey, tak adalah tu. Sebab unik. Boleh ke kata dari segi ekonomi? Okey, baik macam ni. Sebenarnya, mengapa pedagang asing berminat dengan barangan dagangan? Kerana, kamu boleh tulis yang pertama ya. Tak, bukan. Kerana, barangan. Kita tahu bahawa barangan dagangan itu mendapat permintaan yang tinggi. Maknanya demand, high demand. Mendapat permintaan yang tinggi dari negara luar. Itu satu. Mendapat permintaan yang tinggi dari negara luar, dan kita tahu, iaitu, dia dijual. Contohnya rempah ratus, sarang burung layang-layang, dijual pada harga yang tinggi di pasaran antarabangsa. Harga dia tinggi yang bawah tu apa, cikgu? Fakta juga ke? Bukan, itu huraian. Fakta 1, huraian 1. Mendapat permintaan yang tinggi dari negara luar dan ianya dijual pada harga yang tinggi di pasaran antarabangsa. Itu. Dan yang kedua, baik, kenapa pedagang luar berminat dengan barang dagangan kerajaan alam Melayu? Iaitu, cikgu boleh terima yang kedua tu. Iaitu, berminat kerana memiliki barang dagangan kerajaan alam Melayu ni memiliki iaitu pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi dan faedah. Dan faedahnya. Contohnya apa? Kalau huraian, kita boleh buat contoh. Contohnya, sarang burung layang-layang. Contohnya sarang burung layang-layang adalah sesuai untuk apa? Untuk tujuan perubatan. Itulah dia. So, itu contoh. Jadi, kalau kita lihat dengan dua fakta dan huraian ini, kita telah cukup 4 markah. Baik. So, dah ada dah kita punya fakta dan huraian. Cikgu, macam mana nak bina ayat jawapan? Nak bina ayat jawapan tak susah pun. Baik. Sebagai contoh, kita ambil ayat yang fakta ni. Baik, macam mana nak bina ayat jawapan? So, kita ambil daripada ayat soalan. So soalan dia, mengapakah pedagang luar berminat dengan barang dagangan kerajaan alam Melayu? So, kamu ambil balik. Iaitu, pedagang luar berminat dengan barangan dagangan kerajaan alam Melayu. Kerana masuk kepada fakta pertama. Kerana kita kata kerana ia mendapat
permintaan yang tinggi, okey, dari negara luar. Titik. Titik. Kemudian huraiannya. Kita boleh tambahkan lagi. Malahan, bernada wacana. Malahan, okey, barang dagangan kerajaan alam Melayu dijual pada harga yang tinggi di pasaran antarabangsa. Titik. Okey, siap dah fakta 1 huraian 1. Okey, baik, kita delete yang ni dan kita ambil yang ini. Kita bawa ni atas. Okey. So, nak buat sambung fakta yang kedua macam mana, cikgu? Untuk sambung fakta yang kedua, make sure kamu naikkan juga iaitu penanda wacana seterusnya. Okey, iaitu kamu boleh guna seterusnya ataupun selain itu, okey, pedagang luar berminat dengan barang dagangan kerajaan alam Melayu kerana memiliki pelbagai fungsi dan faedah. Okey. Lepas tu macam mana nak buat sarang burung layang-layang tu? Itu contoh kan? Jadi kita tulis contohnya. Contohnya sarang burung. Sarang heyo. Bukan. Sarang heyo lain. Sarang heyo lain ya. Raihana, tutup telinga. Okey, Ayu tutup telinga. Lain tu. Malu saya. Ayu tutup telinga. Dah agak dah. Baik. Contohnya, budak-budak bawah umur tak boleh dengar sarang heyo ni. Okey. Okey. Wek. Tiba-tiba muntah. Baik. It's okay. It's okay lah. Baik. Contohnya, sarang burung layang-layang. Okey, kita buat. Sarang burung layang-layang. Okey. Sesuai. Okey. Untuk tujuan perubatan. Titik. Okey. So, dengan itu, kita telah menjawab soalan itu dengan lengkap dan memperoleh 4 markah. Sonang ke tak sonang? Perubatan apa, cikgu? Okey. Tujuan perubatan. Okey, kalau nak tambah boleh, iaitu perubatan tradisional. Sebab orang dulu-dulu, okey, sarang burung ini sesuai untuk orang-orang yang demam. Jadi direbus sarang burung tu, okey, kemudian airnya diminum. Okey, untuk tujuan perubatan lah, perubatan tradisional. Ya betul. Selalunya orang-orang Cina yang selalu minum sarang burung ni. Tak percaya tanya Cadence. Kan? Pernah minum tak Cadence? Pernah kan? Ada. Ada. Okey. So, memang ada. Ya, memang ada. Betul. Pernah memang ada. Dia dalam botol pun ada. Baik. Okey, soalan yang ini. Okey, soalan C1 ini soalan kebat. Ini soalan kebat sebab bila kamu tengok kan, okey, ini pedagang luar, kegiatan ekonomi kan. Tiba-tiba soalan dia tiba-tiba kegiatan pembalakan haram telah menjejaskan keseimbangan ekosistem negara kita. Jelaskan kesan aktiviti tersebut terhadap negara kita. Jadi pun kamu akan kata, bila masa belajar pembalakan haram? Sebenarnya ini adalah soalan kebat. Okey, soalan kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, di mana pembalakan juga sebenarnya adalah salah satu kegiatan ekonomi. Tapi kalau kegiatan pembalakan haram akan menjejaskan keseimbangan ekosistem negara kita. Jelaskan kesan aktiviti tersebut terhadap negara kita. Benda ni kamu dah belajar dekat geografi.
Tak susah pun. Baik. Kita tengok. Okey. 4 markah. Baik. 4 markah nak bagi berapa banyak cukup? Bagilah 4. So, apakah kesannya? Okey. Ya, betul. Kesan pembalakan haram. Banyak. Iaitu akan menyebabkan hakisan tanah. Kan? Okey. Hakisan tanah. Kemudian juga akan menyebabkan pencemaran air sungai. Kemudian juga akan menyebabkan iaitu kepupusan flora dan fauna. Allah, senang ya. Flora dan fauna. Ya, okey. Kemudian juga hakisan tanah, pencemaran air sungai, kepupusan flora dan fauna. Okey, dan juga boleh menyebabkan tanah runtuh. Global warming. Okey. Bolehlah. Tapi tak juga. Bolehlah. Tapi dia kata terhadap negara kita terhadap negara kita. Bukan terhadap dunia terhadap negara kita. Okey. Ya, kepupusan flora dan fauna. Ya, kepupusan tempat tinggal haiwan Kepupusan tempat tinggal haiwan tu dipanggil iaitu haiwan kehilangan habitat. Haiwan kehilangan habitat. Itu poin-poin dia. Jadi, cikgu, macam mana saya nak buat ayat cikgu tentang macam ni kalau dah banyak-banyak ni? Lah, kamu masuk je lah ayat dia. Iaitu, contoh kesan pembalakan haram. Terhadap negara kita. Negara kita adalah macam tu. Iaitu hakisan tanah. Kemudian kamu tambah. Dekat mana hakisan tanah? Biasanya di kawasan yang berbukit bukau kan. Di bahagian tepi-tepi bukit. So kita kata hakisan tanah di lereng-lereng bukit. Lereng-lereng bukit. Titik. Di Cameron kemudian pencemaran air sungai. Juga berlaku akibat dari pembalakan haram ini. Titik. Selain itu, iaitu pembalakan haram ini, menjadi punca kepupusan flora dan fauna. Nak tambah lagi boleh. Malah kita ambil hidupan liar, bukan haiwan hidupan liar kehilangan habitat. Malah haiwan liar juga kehilangan habitat. Kan senang je. Nasib baik cikgu korang ni ajar geografi juga. Baru semalam buat kelas geografi. Kelas geografi form 2. Jadi senang. Kalau kamu tanya cikgu mana dapat ni, cikgu dah tentu cikgu ajar geografi, cikgu tahu lah. Jadi inilah cara bagaimana untuk mendapat 4 markah. 2 in 1 2 in 1 Lavinesh. Kau ingat kopi? Kopi 2 in 1? Bukan. So, paling penting untuk menjawab soalan struktur dan esei ni adalah make sure pastikan kamu tengok markah. Kalau dia nak 4, bagi 4 poin. Cikgu, ini 3 poin cikgu. Iyalah, ayat yang kedua tu kan cikgu gabungkan 2 poin tu. Punca kepupusan flora dan fauna 1. Malah hidupan liar juga kehilangan habitat 2. So cikgu sambung dalam satu ayat. Jangan kau buat 4-4 dalam satu ayat. Ini ada pelajar macam semalam buat. Kesan pembalakan haram adalah hakisan tanah, pencemaran air sungai, punca kepupusan flora dan fauna,
Okey, dan hidupan liar juga kehilangan habitat. Titik. Tak boleh masukkan 4 fakta dalam satu ayat, tidak boleh. Jangan buat. Itu je urusan. Kalau nak, 2 saja maksimum. 1 poin 1 ayat. Kaji, ya betul. 1 poin 1 ayat. Tapi kalau kamu ada 2 poin yang kamu rasa boleh sambung dengan kata hubung, seperti dan ke, malah ke kan. Sebab dia tak panjang sangat kan. So kamu boleh gabungkan 2 poin, boleh. Tapi jangan 3 menggunakan koma, jangan. Okey, sebab koma tu selalu orang salah guna. Koma ni sebenarnya bukan untuk fakta, tetapi untuk contoh. Untuk contoh seperti macam ni tau. Katakan buat macam ni. Baik, ada sebilangan pelajar dia buat macam ni tau. Kesan pembalakan yang haram terhadap negara kita adalah hakisan tanah. Kemudian juga, okey, cikgu ambil kat sini. Baik. Hakisan tanah di lereng-lereng, bukan hakisan tanah, koma. Kemudian dia buat pencemaran air sungai, koma. Okey, koma. Okey, sungai, koma. Kemudian juga pembalakan harap, okey, punca keputusan flora dan fauna. Okey, so kita boleh ambil kat sini. Okey, dia buat macam ni tau. Okey, keputusan flora dan fauna. Kemudian akhir sekali dan dia buat macam ni. Okey, dan kehilangan haiwan dan haiwan kehilangan habitat. Baik, ini 4 poin kamu sumbatkan dalam satu ayat. Jangan buat macam ni. Sebab tidak diterima. Dia akan diterima sebagai 1 atau 2 markah je. So jangan buat macam ni ya. Sebab ramai pelajar buat macam tu. So jangan buat macam ni. Sebab sebenarnya koma tu bukan untuk poin, tapi untuk okey, untuk contoh. Macam mana tahu? Macam ni. Okey, jenis ataupun kita kata contoh haiwan. Contoh haiwan vertebrata ataupun bertulang belakang ialah okey, harimau. Lepas ni koma. Kemudian mungkin kita buat beruk, koma. Kemudian juga kamu boleh buat okey, beruk dan okey, dan burung. Titik. So di sini nampak tak penggunaan koma yang betul. Koma di sini adalah untuk contoh nama-nama haiwan. Tapi ini adalah koma untuk fakta. Ya. Sebab itu dia salah. Faham? Ini bukan masuk sains dah, ini masuk kelas BM je ni. Faham ke tak faham ni? Semua diam je. Faham tak ni? Faham. Baik. Di bahagian belakang latihan tu, BM saya buat apa ya you? Aduh kau ni.